قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kepada anak-anak murid yang saya kasih sekalian, yang mana belum mengenali saya Muhammad Azam bin Muhammad Muhzir, umur 24 tahun, tinggal di Sabak Bernam dan sekarang bekerja sebagai seorang guru Quran di Ma'had Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor. Okey. Macam mana video yang sebelum ni? Ada yang tak faham? Kalau ada yang tak faham, boleh terus ajukan soalan. Type di Google Classroom ataupun boleh PM saya di nombor 0176869627. Okey. Sebelum ni kita belajar berkenaan apa? Berkenaan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Okey. Itu tajuk yang sebelum ni. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk baru. Semua boleh buka muka surat yang ke-14. Okey. Semua boleh buka muka surat yang ke-14. Baca, tengok. Okey. InsyaAllah periksa akan masuk apa yang kita dah belajar sebelum ni lah. Sampailah subjek hari ni. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar unit 3 Ma'rifatul Lahan. Kenali apa itu, ketahui apa itu lahan. Okey, kenali, ketahui, pengenalan, apa lagi? Boleh, macam-macam boleh. Okey. Kita baca bawah tu. InsyaAllah kita akan ni kerana subtopik yang kedua, ketiga dan keempat tu agak panjang, dan kita akan sentuh pada minggu hadapan lah, ataupun selepas daripada periksa pertengahan tahun. Kalau Ustaz sentuh pada hari ini, Ustaz takut ramai di antara kamu yang tak faham dan sukar untuk menjawab sewaktu di peperiksaan. Okey. Tengok tu ditulis apa pada muka surat yang ke-14 tu. Fi akhir hadzal dars yatamakkanu at-tullab min. Okey. Maksudnya kat sini pada akhir pelajaran ini pelajar-pelajar boleh buat apa? Kat situ dia bagi tahu. Poin yang pertama, zikru makna al-lahan wa aqsamuhu. Zikru ni maksud dia apa? Zikru ni maksud dia dapat sebut makna lahan dan jenis-jenis ataupun bahagian-bahagian lahan. Okey? Itu yang akan kita belajar hari ni. Okey, kita tengok muka surat yang ke-15. Iqra' wa afham. Baca dan faham. Dia tak suruh baca je. Dia suruh baca dan faham sekali. Okey? Jangan baca tak faham. Baca tak faham, macam mana kita nak capai sesuatu ilmu tu? Okey, kita kena baca sampai faham, barulah kita boleh tahu apa isi yang pengarang nak, apa maksud yang pengarang nak sampaikan kepada kita. Okey? Okey. Alif. Makna al-lahan wa aqsamuhu. Maksud lahan ataupun makna lahan dan bahagian-bahagiannya. Okey. Al-lahan lughatan. Kat situ dia dah bagi tahu dah. Al-lahan lughatan maksudnya kat sini al-lahan lughatan, lahan dari segi bahasa, al-khata' wal mukhalafah wajhus shawab fi nahwi. Okey? Apa maksudnya? Kesalahan ataupun perselisihan daripada wajah yang sebetulnya daripada nahwu. Maksudnya kat sini apa? Kesalahan. Kesalahan yang berbeza daripada sebutan yang betul. Maksudnya kat situ. Okey? Senang insya-Allah. Kalau kamu buat jawapan al-khata' wal mukhalafah pun Ustaz terima. Untuk periksa kejap lagi. Okey? Sebab
banyak. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua boleh tengok al-lahan istilahan. Al-khata' fi qiraatil Quran. Itu istilah yang pengarang nak orang panggil nak tekankan kat sini, okey. Kesalahan yang pengarang nak maksud yang pengarang nak terangkan dalam kitab ni adalah lahan daripada segi istilah adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Okey, lahan daripada segi bahasa ni kesalahan daripada wajah yang sebetulnya dalam nahwu. Tapi dalam kitab ni nak bagi tahu kesalahan dalam Al-Quran. Okey. Itu daripada segi istilah. Okey, kita tengok seterusnya. Yang qasimu al-lahan ilal qismaini, telah terbagi lahan ini kepada dua bahagian. Yang pertama apa? Al-awwal lahnun jali, al-thani lahnun khafi. Okey. Maksud lahan jali ni apa? Lahan yang sangat jelas. Lahan khafi ni lahan yang sangat, bukan lahan yang sangat, lahan yang tidak jelas ataupun tersembunyi. Secara basic dia ustaz nak bagi tahu, lahan jali ni apa yang jelas dalam kesalahan bacaan Quran. Sebagai contoh, tertukar baris, tak baca dengung. Itu contohlah lahan jali. Lahan khafi ni kesalahan dalam menyebut sesuatu huruf. Sebagai contoh, huruf za dibaca huruf zai. Itu salah. Okey. Bukan dibaca huruf zai, berbunyi seperti huruf zai. Okey. Itu saja untuk bahagian lahan. Okey, seterusnya kita sentuh pada muka surat 50 berapa? 50. InsyaAllah kita akan sentuh lagi satu topik baru pada hari ini, tapi kita tak akan sentuh banyak. Kita akan sentuh satu je subtopik dia. Apa contohnya? Apa unit baru yang kita akan sentuh ni? Muka surat 57. Okey. Topik yang ke-10. Apa topik ke-10 ni nak cerita? Ma'rifatu tarjih al-qira'ah wal qari' ala ghairihima. Maksudnya kat sini ketahui ataupun kenali ataupun pengenalan tarjih, memberi keutamaan pada baca Al-Quran, wal qari' dan pembaca Al-Quran, ala ghairihima ke atas selain keduanya. Maksudnya memuliakan ataupun memberi keutamaan pada membaca Al-Quran dan orang yang membacanya macam kamu ni menghafal Al-Quran daripada selainnya. Maksudnya kamu ni adalah golongan yang special. Okey. Apa yang kita akan belajar? Tengok ni, baca. Fi akhir hadzal darsi yatamakkan at-tullab min. Pada akhir pelajaran ini, pelajar-pelajar dapat zikru dalil ala tarjih al-qari' fi ibadah wa majalis asyura. Dapat sebut dalil ke atas keutamaan pembaca Al-Quran dalam melakukan ibadah dan majlis mesyuarat ataupun dalam segala perbincangan. Okey, kat sini dia ada bagi dalil. Bukan biasa-biasa. Dia bagi dalil terus, sama ada hadis ataupun pendapat para ulama berkenaan memberi keutamaan kepada orang yang faham Al-Quran. Okey. Boleh buka muka surat seterusnya. Boleh tengok tu, alif ke-1 tu. Alif. Iqra wa afham. Okey. Adal ala tarjih al-qari' fil ibadah wa majalis asyura. Dalil ke atas memberi keutamaan kepada qari, membaca Al-Quran dalam ibadah dan majlis mesyuarat ataupun perbincangan. Okey. Siapa kat sini masih tak faham apa maksud tarjih? Tarjih ni kalau kamu selalu dengar pendapat yang lebih rajih. Selalunya tarjih ni maksud dia
yang lebih unggul ataupun lebih utama, lebih terkehadapan. Kalau dibawakan dua pendapat, pendapat yang lebih mantap ataupun lebih unggul dipanggil pendapat yang rajih. Itulah maksud rajih. Maksudnya kat sini memberi keutamaan kepada pembaca Al-Quran dalam melakukan ibadah dan majlis perbincangan. Kalau ada perbincangan, pendapat orang yang menghafal Al-Quran ni bukan menghafal Al-Quran, hafal serta faham. Hafal serta faham faqih dalam ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Okey? Bukan hafal sahaja, dia yang faham dan faqih. Susah tu. Bukan senang nak jumpa orang yang faqih ni. Orang yang hafal memang ramai, tapi nak jumpa orang yang hafal yang faham tu sangat susah. Nak jumpa orang yang hafal, faham dan faqih itu lagilah lebih susah. Okey? Okey, kita boleh tengok hunaka ba'du al-awsimah wal mazaya. Di sana, hunaka tu maksudnya di sana, ba'du al-awsimah, terdapat sebahagian kelebihan dan manfaat allati khassullah, yang telah dikhaskan oleh Allah, allati tu yang khassullah tu dihaskan oleh Allah, biha ahlul Quran al-Karim, kepada ahli Quran al-Karim. Okey? Nampak tu kat situ. Allah dah bagi dah kat kita orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tambah lagi orang yang faham Al-Quran. Tambah lagi orang yang faqih dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ni. Allah bagi kelebihan dan juga manfaat. Dekat dunia lagi Allah dah bagi kelebihan dan manfaat. Itu baru kat dunia. Dunia yang sedikit ni. Belum lagi ke akhirat. Okey? Okey, kat situ. Apa dia? Dalil yang pertama. Qala Rasulullah. Apa dia yang telah disabdakan oleh Rasulullah ni? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Maksudnya kat situ ya ummu tu lead. Bahasa Inggerisnya lead. Leader. Okey. Ya ummu akan memimpin sesuatu kaum aqra'uhum li kitabillah, yang mana aku bacakan kepada mereka ni kitab Allah. Maksudnya siapa yang akan memimpin kaum ni? Para sahabat Nabi. Sebab apa para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi ni lah yang Nabi bacakan Quran kepada mereka. Bukan tabi'in, bukan tabi'in. Tabi'in tu penerus kepada para sahabat. Okey? Cuba kita tengok Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kesemuanya mereka berdamping dan dibacakan Quran kepada mereka oleh Rasulullah. Okey, itu poin yang pertama. Yang kedua, sabata anna Rasulullah kana idza ba'atha bi'than yaqulu li ya umma aktsaruhum Qur'anan. Okey. Telah disabitkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya bangkit, Rasulullah bagi tahu liya ummu aktsarukum Qur'anan, yang akan menjadi pemimpin kepada kamu semua itu, penghulu ataupun petunjuk adalah Quran. Okey? Kat situ Nabi dah tetapkan dah sabitkan dah. Okey? Kalau ada kebangkitan berlaku yang akan menjadi pemimpin ataupun penunjuk jalan, adalah Quran ataupun orang yang banyak